Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsi tentang mata pelajaran Munakahat Darjah 6 iaitu pelajaran yang kelima. Baik, tajuk kita pada kali ini adalah tentang suatu hukum bagi sebuah kehidupan yang sangat berkait rapat dengan kita sebagai orang Islam, iaitu iddah. Okey, iddah ini berkait rapat dengan isu semasa, isu rumah tangga ataupun isu perkahwinan yang merupakan antara perkara yang penting bagi pasangan suami dan juga isteri. Okey, dalam perkahwinan juga ada pasangan yang bahagia dan ada pula yang sebaliknya. Maka apabila perceraian berlaku oleh pasangan yang tidak mendapat kebahagiaan di dalam rumah tangga itu, ianya berkait rapat dengan tajuk kita pada kali ini iaitu iddah. Kita teruskan dengan yang pertama iaitu apa itu iddah? Pengertian iddah ini terbahagi kepada dua iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Iddah dari segi bahasa membawa maksud, bilangan atau kiraan. Ianya adalah bilangan ataupun kiraan hari-hari tertentu. Manakala pengertian iddah dari segi istilah adalah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seseorang untuk memastikan kekosongan rahimnya daripada mengandung. Baik, mengikut hukum syarak, jumlah bulan ataupun hari yang wajib dilewati oleh perempuan yang diceraikan oleh suami, sama ada perceraian itu adalah cerai hidup ataupun cerai mati. Baik, kita kena faham bahawasanya hukum iddah ini adalah bukan hukum manusia, tetapi ia adalah hukum yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan dalil iddah. Dalil ataupun bukti tentang iddah yang telah Allah rakamkan di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228 yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci iaitu daripada haid. Baik, seterusnya terdapat 5 tujuan iddah. Kita lihat tujuan iddah yang pertama. Ianya adalah iddah ini bertujuan untuk memastikan rahim perempuan yang diceraikan benar-benar bersih agar tidak bercampur keturunan antara seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Bermaksud, tujuan iddah ini supaya nak pastikan bahawasanya di dalam rahim perempuan itu tadi tiada benih suaminya yang sebelum, ataupun tak nak pun berlaku di antara suami punya benih itu bercampur dengan benih lelaki yang lain, kerana apabila ia bercampur ia akan melibatkan hukum, sebagai contoh hukum perwarisan dan sebagainya. Tujuan yang kedua adalah memberi kesempatan kepada suami dan juga isteri yang terlibat untuk bermuhasabah diri dan mungkin boleh rujuk kembali. Baik, bagi pasangan yang bercerai hidup, tujuannya ini adalah supaya suami dan isteri ini akan ada ruang agar mereka bermuhasabah ataupun agar mereka dapat memikirkan tentang mungkin akan diteruskan sebagai pasangan suami dan isteri, ataupun dalam erti kata yang lain dapat rujuk semula sebagai
pasangan suami dan juga isteri. Baik, tujuan iddah yang ketiga adalah menghapuskan amalan jahiliah, iaitu isteri yang bercerai mati, mengurung diri ataupun berpakaian comot. Baik, ia dikaitkan dengan yang telah berlaku kepada perempuan pada zaman jahiliah dahulu. Apabila mereka bercerai mati dengan suaminya, maka perempuan-perempuan ini akan bertindak untuk mengurung diri ataupun mereka akan berpakaian comot. Tujuan iddah yang keempat adalah untuk memberi tempoh kepada pasangan untuk mendapatkan ketenangan, meleraikan perkara yang kusut dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada masa yang sama, iddah ini adalah suatu tempoh untuk bertenang, mudah fahamnya untuk berkabung bagi seorang isteri apabila telah kehilangan suami, terutamanya apabila perempuan tersebut bercerai mati dengan suaminya. Maknanya suaminya itu tadi telah pun meninggal dunia. Seterusnya, tujuan iddah yang kelima adalah memberi pengajaran kepada suami dan juga isteri dalam tempoh iddah ini bahawa penceraian disebabkan oleh kesilapan diri akan menyusahkan diri, pasangan dan keluarga. Baik, seterusnya adalah bahagian iddah. Perempuan yang beriddah ini terbahagi kepada dua, iaitu iddah wafat dan juga iddah cerai hidup. Baik, iddah wafat ini adalah perempuan yang bercerai disebabkan kematian suami. Bahagian yang kedua adalah iddah cerai hidup yang terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama, apabila isteri yang haid itu membawa maksud darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika seseorang itu sihat. Yang kedua, iddah cerai hidup ini adalah isteri yang putus haid. Putus haid ini membawa maksud perempuan yang dah tak keluar darahnya dan biasanya perempuan ini usianya lebih kurang 40 tahun dan ke atas. Seterusnya yang ketiga, isteri yang hamil. Hamil ini membawa maksud yang sedang mengandung. Baik, yang keempat adalah suami murtad. Iddah cerai hidup disebabkan suaminya murtad, keluar daripada agama Islam. Dan yang kelima adalah nikah fasad, iaitu rosak dan wati syubhah. Seterusnya yang keenam adalah iddah cerai hidup, iaitu disebabkan istihadah. Istihadah ini adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan bukan pada masa ianya keluar darah haid ataupun darah itu keluar bukan pada masa nifas, tetapi dalam bahasa Melayunya ianya disebut istihadah itu sebagai darah penyakit. Baiklah, setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat kefahaman dan manfaat. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.